Okey, untuk tajuk bab 7 ni, teacher nak rumus sikit je. Tapi ada jurnerang jugalah, sebab kita nak perhabis bab 7, lepas tu nak settle soalan sumati 7. Okey, penyesuaian tumbuhan pada habitat. Dengar tak suara teacher? Kalau tak dengar, khabar dah. Dengar. Clear. Respon lah, respon dah. Ni kalau first time ni teacher dah awak masuk dalam YouTube lagi. Lepas ni teacher nak try awak masuk dalam YouTube, senang sikit awak nak tengok semula. Okey. Bila sebut pasal penyesuaian, perkataan lain untuk penyesuaian tumbuhan pada habitat, perkataan daripada bahasa Inggeris. Kalau awak tengok sini, adaptasi ya. Daripada buku teks ada muka surat 132. Penyesuaian organisma terhadap persekitaran, kalau ikutkan dia ada yang mempengaruhi lah dari segi penyesuaian organisma tu untuk dia sesuaikan diri dia ataupun nak berada pada persekitaran. Contohnya persekitaran macam mana? Cuba bagi tahu. Contoh persekitaran, awak buat video dah mesti awak tahu. Contoh persekitaran macam mana yang dia nak adaptasi tu? Panah, hujang, salji. Tu siapa dia tau? Nik. Okey Nik. Bagilah salang lain kali. Okey, baik. Assalamualaikum. Jadi sekarang ni, kehadiran nanti lepas ni dah. Sebab teacher dah awak masuk lagi dalam Telegram dah. Lepas ni awak isi nanti. Okey, so sekarang ni, Waalaikumsalam Nik. Macam Nik khabar tadi, persekitaran dia macam panah, musim panah, musim sejuk dan sebagainya lah. Tengok keadaan suhu dia. Dan ada juga yang seimbang dari segi persekitaran tu. So mungkin struktur dah bentuk dia dari antaranya daun, akar, batang and nampak dengan jelas tak 135? 135. Okey, yang ni terbagi pada 4 lah pengelasan untuk tumbuhan berdasarkan habitat. Okey, yang ni dalam buku teks dia sentuh 3 sahaja. Kita tengok mesofit dulu. Okey. Mesofit kalau tengok sini senang je lah sebab di persekitaran kita. Betul tak? Betul tak? Betul. Tahu tak mesofit tu mana? Contoh dia ada dah sini ya. Sebab mesofit ni apa beza dengan hak lain? Kenapa di kabus sini? Tumbuhan yang hidup pada habitat mana? Tidak terlalu Bering. tidak terlalu kering, tidak terlalu berair. Maksudnya seimbang. Seimbang dari segi benda. Dia dapat benda. Berkala air yang Cukup. Atau dah banyak lagi lah. Biasa pokok benda ni, pokok yang berkayu. Di sekeliling kita banyak. So ini mesofit. Mesofit senang untuk kita faham. Cuma sekarang ni yang awak terang itu kumpulan ni, yang hantar ke saya kumpulan siapa ni? Iman. Cuma Saiful kejap lagi awak kena terang and the gang lah. Kalau ada 2 orang lagi, Fakrul dengan Hadi dah. Okey, kalau halofit, kita dapat dah sini contoh yang diberi, contoh pokok paya bakau. Dia biasanya ada di mana ni? Awak yang terang dengan Naim apa semua. Dia berada di mana? Di kawasan apa? Ada dekat pesisiran pantai ataupun pesisiran pantai, muara sungai, macam di Kabul sekarang ya, ataupun pertemuan air tawar dengan air laut. Okey, yang kaya dengan kandungan garam. Maksudnya kepekatan garam dia tinggi. Okey, untuk seterusnya hidrofit. Dah ada perkataan hidro. Hidro tu maksudnya benda? Air. Adanya kehadiran air. So sebab tu dia khabar tumbuhan hidrofit ni habitat berair 2 keadaan. Berapa? Iman. Mang? Mana Iman? Okey. Mang, habitat berair ada 2 keadaan. Keadaan ni macam mana? Mang? Iman. Okey, ada yang nak jawab. Di kawasan habitat berair ni sama ada di permukaan air ataupun tenggelam dalam
Air. Hak dia beri contoh ni dua. Ada lagi sebenarnya. Hydrilla pun sama. Nanti saya tunjuk kat Gi. Okey, dan last sekali zero feet. Zero. Kataan zero. Oh, anak kita. Jap sayang, Umi ada kelas sayang. Jap. Kejap, pause. Okey. Ya. Umi ada kelas. Tuh, 0 feet yang tempat-tempat ni tempat-tempat yang Lego duduk. Ni bukan Mulingga. Bukan mau Pasal duduk zero. Lego kat Afrika Lego. Itu tempat Siapa tinggal nak awak. terang pasal zero feet? Zero feet siapa buat air tu? Kepulauan Iman lah. Alia ke? Dia Alia ataupun Auni. Zero feet ni macam mana? Kataan zero. Bila zero maksudnya apa? Kering. Kosong, zero. Kosong. Kosong tu maksudnya kering ataupun kelembapan dia ataupun kehadiran air tu sangat apa? Sangat minimum, sangat sikit. Suhu dia, kawasan tu ataupun habitat tu sangat panas. Contohnya kawasan gurun. Sebab tu yang saya beri tugas kat awak tadi, terrarium tu. Bye-bye. Bye sayang. Okey, tutup pintu. Bye. Bye-bye. Okey. Mu jangan bye-bye ke teacher pula. Pokok kaktus. Kalau siapa yang ada pokok kaktus boleh guna untuk terrarium tu. Sesuaikan dengan tajuk yang saya terang sekarang ni sebab nanti awak kena senaraikan kejap lagi lah. Kalau ada masalah esok ke baru boleh kita bincang balik pasal terrarium. And then segi pokok kurma, kawasan gurun lah. Okay, next. Saya pilih untuk tumbuhan apa ni? Habitat apa? Baru je bincang tadi, pokok paya bakau. Pokok paya bakau ni tumbuhan benda tadi? Halofit. Halofit. Tak usah lah awak ngatuk gitu. Okay, kita tahu dah. Halofit, habitat benda ni? Habitat benda kalau paya bakau? Perkataan habitat di mana tingkatan garam yang tinggi. tingkatan garam yang tinggi, oksigen dia Siram okey. Bukanlah, muara sungai. Sisiran pantai okey lah, Correct. betul lah. Tapi maknanya habitat ni dia keadaan dia kepekatan garam dia tinggi, oksigen dia rendah. Keyword ni. Okey, next. Kalau kita tengok kumpulan ni ke siapa yang terang hak ni? Siapa yang terang hak ni? Halo Fit, siapa terang dia? Saya Nik Muhammad Nik, Dah okey. Ambil Muazzam. Okay. So sekarang ni kalau tengok dari segi daun dia, kutika tu maksud benda? Daun berkutika tebal, stoma terbenam untuk daun pokok paya bakau ataupun pokok bakau. Kutika ni maksudnya benda? Kutika. Maksudnya apa? Belik ni. Lapisan belignin. Betul lah tu. Maknanya lapisan yang belignin ataupun dipanggil sebagai kutika ni dia tebal, stoma dia terbenam. Okey. So fungsi dia kalau ikutkan kurangkan kadar transpirasi. Yang ni memang kena ingat sebab kalau kita cakap pasal stoma memanglah salah satu fungsi stoma apa? Salah satu membenarkan air keluar dan masuk. Membenarkan air keluar atau masuk. Satu lagi, pertukaran gas. Tak. Jadi sekarang ni, bila stoma terbenam, dia kurangkan kadar transpirasi lah. Benda apa transpirasi? Ingat tak lagi? Apa maksud proses transpirasi? Dia tukarkan cahaya kepada terapi. Mana? Benda apa transpirasi? Ya. Proses benda. Proses kehilangan Air. Ya, betul. Ni kan libatkan air bila stoma ni salah satunya keluar masuk gas, air dan juga garam mineral kan. Proses kehilangan air melalui apa? Penyejatan. Melalui proses penyedatan, iaitu daun lah.
Tak, dalam bentuk uap air. Kita tengok pula hidatot. Sukulen, sorry. Sukulen. Sukulen sini pun saya cover dah. Maksud dia tebal ataupun lebih tepat, lebih tepat ada ruang maksudnya. Pokok bakau ni dia ada ruang di bahagian dalam dia. Maksudnya dia boleh simpan air. Hidatot, maksud-maksud ni awak kena catat sebenarnya. Kalau tak ingat, dalam nota ada tak lagi? Buat nota ada lagi? Masing-masing buat nota ada lagi? Buat dah. Tak lagi. Dah lagi. Itulah kata. Kalau dah buat nota lagi, tengok balik video Cikgu Firdaus Mender tu. Dia pun buat nota macam saya ni juga. Cuma kena awak sendiri lah. Okay. Struktur pori. Hidatot ni maksudnya struktur pori. Apa fungsi struktur pori tu? Dia boleh singkir garam yang lebih. Sebab apa? Ada garam lebih tu datang dari mana? Dari air. Apa? Tak lengkap Air tu. pantai. Air laut. Air laut. Daripada air laut lah. Air laut yang diserap masuk dalam batang ataupun daun pokok bakau. Jadi hidatot ni dia akan main peranan. Hidatot ni main peranan singkir garam yang lebih dalam pokok. Okay, next akor. Akor bercabang luas, pelbagai bentuk dan saiz. Yang ni awak boleh tengok sendiri lah. Bila bercabang luas, dia beri sokongan. Terus hidup dalam tanah yang lembut dan juga berlumpur. Kalau tak bercabang luas, masalah lah untuk dia, orang kata, teruskan hidup. Okey. Pneumatophore. Pneumatophore. Kena tahu cara sebut juga ah. Pneumatophore ni kalau tengok gambar kat sebelah ni. Nampak tak gambar? Nampak. Cacang itu. Cacang. Kalau kita pergi dekat paya bakau, betul lah kalau awak pergi lah. Ni nak bawa awak ramai-ramai tak boleh dah. Ni lah kita panggil sebagai pneumatophore. Benda apa pneumatophore? Oh sorry. Benda apa pneumatophore? Pneumatophore. Benda apa pneumatophore? Kumpulan alia ni. Benda apa pneumatophore? Yang ceracok macam ni. Dia ceracok keluar daripada permukaan tanah. Alia Iman Auni. Sini ada kan? Nampak tak saya tunjuk Nampak tak saya tunjuk ni? Nampak. Ratusan akor pernafasan tumbuh tegak di atas permukaan tanah. Yang awak tengok gambar tadi lah. Semua ada dalam buku teks ni. Teacher buat nota ni berpandukan buku teks awak dan cari Google sikit lah. Inilah pneumatophore. Tempat tangguh udang je. Gambar dia? Tempat Ulang. tangguh udang. Benda apa ni? Tempat habitat udang? Ni, udang-udang kecil. Udang umpan. Awak gaji takak ke? Gaji takak? Okay, kita takak. Kita ikut belakang. Maksudnya awak gaji gila tepat gini kan? Yes. Kalau air tak pasang boleh tau. Kalau air pasang susah sikit tau. Ke air pasang? Masa air pasang ke? Air suruh lah. Kalau air pasang tak ada lah air tergelang. Susah sikit nak cari tau. Ya lah. Tak lah. Pergi mana? Kat mana? Sungai sini lah. Kita lah. Bukit Batuk. Bagus. Okay, next. Nanti kita sambung balik pasal ni Okay, banyak lenticel. Benda apa maksud lenticel? Ni. Liang. Liang yang ada pada akor pokok bakau. Okay. So, fungsi dia akor pokok bakau. Okay. Hok ni ada juga dalam buku teks. Kalau tengok hok ni. Subsel akor ni. Subsel ni maksudnya sel yang ada pada akar. Okay, dia panggil subsel. Kalau daun, subsel daun.
Dia nama lengkap dia subcell. Kalau awak nak letak sel sahaja pun tak apa, tapi lebih tepat subcell. So kandungan garam lebih tinggi berbanding air laut. Kalau untuk subsel akar pokok bakau ni, dia memang tinggi garam dah dalam sel akar tu berbanding dengan air laut. Awak faham tak ayat ni? Siapa tak faham baik tanya. Tak pergi mula dah, periksa lagi pening lalat lah. Faham ke tak ayat tu? Faham. Kenapa awak faham? Harith? Dia kandungan dalam akar tu, garam dia tu lebih tinggi daripada air laut. Okey, baik. Jadi apa kesan dia? Dia apa tu? Apa kesan dia? Ni ada sini ni. Subsel dia. Subsel tidak kehilangan air melalui Osmosis. osmosis. Dia tak hilang air sebab dia garam tinggi dah. Sebab kalau kita belajar yang osmosis, ingat tak lagi osmosis? Ingat. Kalau kena tengok balik kalau awak dah ingat ni. Jadi bila kandungan garam tinggi dalam apa orang kata pokok bakau, air dalam pokok bakau tak akan keluar ke mana? Ke air laut. Dia tak akan kehilangan air lah sebab dia dah banyak garam dalam pokok bakau tu. Bila garam tinggi dalam pokok bakau, air akan masih tersimpan dalam pokok bakau tersebut. Jadi dia cukup lah dari segi apa? Dari segi kandungan air. Okay, next. Nanti kena ulang balik kalau awak dah ingat. Okay, ni kumpulan Saiful. Saiful mana? Saiful? Ada tak geng lain? Masuk tak orang lain? Tak tahu lah. Orang lain? Tak ada? Adi. Ada? Fatih. Sekejap. Bising lah kakak abang ada ni. Kakak abang marah tengok. Diam. Adik jangan duduk Okay. diam. Bangun ni. Adik. Bye-bye. Okay, bye-bye sayang. Dah. Jangan kuat. Okay. Saiful, tumbuhan hidrofit, habitat. Baru je cakap tadi. Ringkasan lah. Habitat. Tempat ke mana kalau hidrofit? Terapung di permukaan atau tenggelam dalam air. Okey, tapi maksudnya bila terapung, tenggelam melibatkan air, kawasan dia. Kawasan yang habitatnya Berair. Berapa? Berair. okey. Lepas tu tenggelam ataupun terapung. Terapung. Okey. So kita ada kat sini akar serabut halus untuk tumbuhan hidrofit. Okey, yang ni umumnya lah ciri yang ada pada tumbuhan hidrofit. Bila perkataan hidro ni ingat terus air. Jadi habitat berair, akar serabut halus. Dia apa ni? Kenapa akar serabut halus ni dia bantu dari segi apa, Saiful? Dari segi apa tu? Luas permukaannya? Permukaan air besar dan merangkak gelembung udara untuk menjadikan tumbuhan hidrofit lebih stabil dan ringan. Maknanya bila dah stabil dengan ringan dia boleh terapung. Daya apungan dia ada, boleh terapung ataupun tenggelam. Tengok atas ciri-ciri. Teratai tumbuhan apa kita tahu dah dia ada tenggelam atau terapung. Ni dah ya kabul lah. Okey, Saiful awak sambung. Awak tolong teacher. Tengah pasal teratai. Sebab orang lain buat video. Awak tolong bahagian ni. Apa ciri teratai yang ada? Penyesuaian, ciri penyesuaian dia. Ada dah belaka hak saya tulis ni. Awak nampak ke tak? Nampak. Okey, sambung. Akar yang tidak mencecah dasar. Yang kedua ialah daun lebar nipis rata. Yang ketiga ialah epidermis atas daun diliputi ketika berlilin kalis air. Yang keempat ialah tisu batang yang ringan. Okey.
Tisu batang yang ringan ataupun tisu tu. Tak payah kunci. No, Fatih nanti Fatih nak masuk. Jangan kunci. Buka. Tisu tu namanya apa, Saiful? Tisu iron kima. Iron kima. Okay. So kat sini. Okay, tisu batang yang ringan. Apa kelebihan dia? Bila tisu iron kima ada ni, ruang yang ringan ada, dia akan banyak apa? Banyak ruang udara. Okey. Ilo dia. Apa ciri dia? Saiful, sambung. Ilo dia ialah daun nipis kecil. Yang kedua ialah tidak mempunyai stoma. Tiada ketika berlilin pada daun dan batang yang kecil. Okey. Batang yang kecil tu ringkas lah yang Saiful bagi tahu tu. Okey, yang ni tenggelam ke terapung? Tenggelam. Ilo dia. Selain pada ilo dia, satu lagi contoh. Selain daripada ilo dia, satu lagi contoh untuk tumbuhan tenggelam. Hydrilla species. Ya, Hydrilla species. Kalau nak tengok gambar dekat muka surat. Hak mana Hydrilla, hak mana ilo dia? Daripada hak saya beri ni. Rasa-rasa. Batu. Kat sana. Hak belah kiri atau belah kanan ke bawah? Kiri Hydrilla. Hydrilla, betul. Okey. Dia. Ilo dia. Macam mana awak tahu? Sebab Macam mana tahu? Hydrilla ni dia duduk dalam Dua-dua tenggelam tau. Dua-dua tenggelam. Dia macam dia duduk dalam yang kanan tu duduk dalam air yang dalam. Okey. Yang kiri tu duduk dalam air yang macam tak dalam sangat. Okey. Yang kiri ni apa tadi? Hydrilla species. Tu bila awak nampak beza beres lah. Yang ni bila saya tak buat italik, sebab tu saya garis dah. Kalau italik tak perlu garis dah. Awak faham tak italik ataupun yang bergaris untuk nama saintifik bagi organisma? Tahu kan? Ya. Okey, yang Baru tahu je. baru tahu. Dan satu lagi kalau Ilodia ni dia lebih kasar sikit lah struktur dia. Tapi ni gambar ni macam dekat-dekat kan. Tapi apa yang kawan buat cover tadi betul lah. Okay, next. Sebab kita nak kejar takut dang banyak lagi. Rekah-rekah je. Xerophyte. Tumbuhan xerophyte. Tumbuh di mana tadi? Gurun. Kawasan yang Kering ke? habitat yang panas dan kering. Contoh. Ada dah bawah. Kawasan. Betul. Cactus kering ataupun suhu yang tinggi. Apa ni? Kawasan yang panas, gurun lah. Okay. So next, yang ni satu. Sambung seorang. Xerophyte siapa hari tu? Xerophyte siapa hari tu? Terang seorang. Senyap. Siapa dia Xerophyte hari tu? Aduh lah, ya Allah. Manalah. Kenapa kamu senyap? Udah tidur kah? Mana Xerophyte? Xerophyte. Luas menebusi kurang ke dalam sana. Xerophyte kumpulan Auni, Alia, Iman. Okey, kalau Xerophyte ni Iman ataupun Alia Kristina dulu. Akar dia macam mana? Bila kawasan gurun, dia perlukan air kan. Kawasan gurun ni kering. Alia nak. Okey, Kak Gi Auni pula. Alia dulu. Alia Kristina. Senang. Macam ada belaka dah. Alia khabar je. Akar dia dapat Panjang ataupun sebenarnya
tumbuh secara Jauh. Luas. Cara meluas untuk lah. zat lain. Ya. Okey, akar tumbuh secara meluas sebab dia nak mencari ataupun nak menyerap apa? Air dan juga Air. garam. Garam mineral. Mineral. Okey, lagi. Ni lah. Ni. Okey. Ni nak tunggu teng seorang-seorang 9.30, 9.40. Dah. Air yang diserap disimpan dalam akar, batang dan daun. Yang ni kita kena tengok keadaan dia juga. Contoh kenapa disimpan air dalam akar, batang, daun ni ada tujuan dia lah. Sebab dia susah nak dapatkan air. So setiap bahagian pokok tu amat penting fungsi dia untuk simpan air yang diserap. Okey, kalau kaktus, batang dia boleh jalankan fotosintesis. Kau tengok sini lah. Teacher, boleh ke daun tukar jadi duri? Daun tukar jadi duri hanya untuk kaktus lah. Dia ubah suai. Dia ubah suai tu dia jadi duri. Dia panggil duri dia tu Saya sebenarnya. dalam duri ni, Gana Haris? Sekali lagi. Gana Haris? saya dalam duri tu, saya dalam duri tu sama lah macam saya dengan dalam daun kan. Ada sitoplasma semua tu kan. Dia tengok tak ada keadaan ada- juga. Dia ada tapi tidak sebanyak yang ada pada pokok yang apa orang kata yang berada di kawasan selain daripada gurun. Dia lain sikit lah struktur dia. Bila awak tanya gitu nanti kita Kurang lah. Google. Dia ada tapi ada struktur tertentu yang dia tak ada juga. Kita tengok keadaan nanti teacher cari gambar. Boleh? Ya, kita Betul. tengok daun Betul. kaktus mana struktur dia. Boleh dah nanti kediang dah. Betul dah Hari tanya tu. Sebab kalau ikutkan duri, sorry. Ni saya nak ambil. Apa dia jadi gini? Ya. Okey. Kaktus ni batang dia jalankan fotosintesis, daun kecil, kutika, belilin, batang dan daun. Lepas tu daun basuh jadi duri. Yang saya nak terang tadi duri dia. Okey, seorang baca dulu ni. Duri dia ni boleh apa? Dari segi apa fungsi dia? Lepas soalan pula. Auni ke Haris ke? Duri Lepas dia. Yang mana cikgu? Kurangkan jumlah luas permukaan. Okey, kurangkan jumlah luas permukaan. Okey, kejap. Apa dia jadi macam ni pula? Sekejap ya. Ada saya tertekan benda. Sekejap Okey, kawasan ni dah. Kurangkan jumlah luas permukaan yang terdedah pada matahari. Bila ada duri ni, bila kurang luas permukaan terdedah pada matahari, maka kurang apa? Kurang berlaku apa? Kurang air. kehilangan air. Maksudnya kuranglah kadar transpirasi dia. Sebab macam yang teacher cover kat sini lah. Termasuk stoma jugalah. Stoma terbenam ni memang dia kurangkan penyejatan air ataupun kurangkan transpirasi. Okey, yang kedua mengumpul embun. Kumpul embun dia akan dapat juga dari segi apa? Pengumpulan air. Dia kan kawasan gurun. Bila ada duri ni dia sebenarnya boleh mengumpul embun. Embun biasanya masa waktu dia ada. Waktu apa ada? Pagi. Pagi Subuh. ya tak? Pagi. Pagi. Makanlah bila ada duri ni. Okey, tu ringkasan. Ringkasan lah. And then teacher nak bincang pasal buku teks. Cuba awak tengok yang jawapan awak boleh. Jawapan praktis sumatif 7 buku teks. Ni teacher ada copy dah. Jawapan yang daripada tally dah. Okey. Kalau kita tengok soalan tu daripada 1 sampai 3 ni. Zahirul soalan pertama berapa?
1A, nyatakan kelas tumbuhan paya bakau berdasarkan habitat. Yang ni senang. Sebab tu saya bagi ke Zahiro 2 soalan. Nyatakan masalah yang dihadapi oleh tumbuhan paya bakau dan terangkan ciri adaptasi untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, yang A ni tak ada masalah. B ni nyatakan masalah yang dihadapi oleh tumbuhan paya bakau dan cara dia nak adaptasi. Okey, kita tengok Zahiro jawab gua ni. Tak apalah. Abaikan hot eye tu dah. Dia astaga. Sengaja tak apa. Hello Fit. Okey, yang ni betul. Zahiro senang je Kang. Yeah. And then Zahiro jawab yang B ni. Habitat paya bakau mengandungi kepekatan yang tinggi. Jadi dia nak masalah yang dihadapi tu kandungan oksigen yang rendah. And then atasi masalah ni, sistem akar paya bakau menghasilkan ratusan akar pernafasan yang dinamakan sebagai benda? Pneumatophore. Pneumatophore. Okey, baik. Lagi kawasan paya bakau apa tu? Cuba baca. Kawasan paya bakau terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Lagi? Daun berkutikel tebal serta stoma yang terbenam dapat mengurangkan kadar transpirasi dan daun sukulen yang dapat menyimpan air. Okey, baik. Benarnya jawapan dia ada dah sebenarnya. Dapat dah markah sini. Sedekabo. Lepas tu kandungan oksigen yang rendah. Sini dapat markah dah. Mungkin 1 atau 2 markah. Tapi dia kena terang lah setiap masalah, contoh untuk dua-dua masalah ni dia atasi macam mana. So dia ada ratusan pernafasan, akar pernafasan yang tergok di atas permukaan tanah dinamakan sebagai pneumatophore. Okay, kita highlight sikit lah baru nampak. Okay, yang ni. Siapa yang dah buat tu boleh tanda lah buku awak dah. Kejap. Allahuakbar. Tumbuh tegak di atas permukaan tanah. Okey. Lepas tu tanda pemerah kan. Nampak tu pula. Okey, kawasan paya bakau terdapat kemakatan cahaya yang tinggi, daun berkutikel tebal. Okey, yang ni beres. Daun berkutikel tebal serta stoma terbenam. Mengurangkan kadar transpirasi daun. Ada jawapan lain tak? Ada tak orang lain jawapan selain daripada Zahirowi? Boleh tanya nanti dah. Saya laju sikit 9.46. Okey, soalan Harith. Soalan Harith, si tumpahan minyak. Tumpahan minyak memberi kesan buruk terhadap pertumbuhan pokok bakau. Ramalkan kesan yang akan berlaku kepada pokok bakau. Terangkan jawapan anda. Memanglah kalau ikutkan bahasa kita, bila ada tumpahan minyak memang pokok akan mati. Ya. Tapi bila mati tu kita kena terang. Sebab biasa kalau sains ni kita boleh nak tulis perkataan mati tu tapi kena sesuaikan ayat dengan keterangan. Jadi keyword kat sini kalau Harith bagi tahu tidak dapat menerima air dan kandungan garam mineral terdapat di paya akibat lapisan minyak yang menghalang proses. Okey, yang ni yang saya nak tanya. Menghalang proses akar. Ada nak betul ke ataupun nak terang lagi, Harith? Struktur yang ada pada pokok bakau yang menyebab, apa orang kata, lapisan minyak tu boleh masuk, boleh halang. Dekat struktur mana pada pokok bakau? Lenticel. Ya. Jadi awak nak ngejah kan Cekap bawah. Nak ngejah halus situ. Ayat. Baik ayat. Ini kerana pokok bakau tidak dapat menerima air dan kandungan garam mineral yang terdapat di paya akibat lapisan minyak yang menghalang pada lenticel. Okey, yang ni patutnya tak ada lah. Ni lenticel. Benda apa lenticel tadi? Apa lenticel? Liang. Liang yang ada pada apa?
pada akar pokok bakau. Lenticel, jadi tak dapat lah. Pokok bakau tak dapat lah air dan garam mineral. Okey, yang ni boleh. Cuma hok ni kena ngejah hok yang tadi. Ngejah balik Yang ni. Kita nak ngajar tapi mana nak Awak silap sikit je ayat proses akar. Proses tu kita kena terang proses macam fotosintesis ke, transpirasi ke, tu proses. Jadi shortening kita akan ambil ni. Kita ambil yang ni. Ngejah orang lain pun sama. Okey, ayat awak ni saya terima. Hot situ je select. Mungkin boleh tolak satu markah tu hari. Jadi pokok bakau akan mati lah. Last sekali patutnya ayat ni. Kita boleh tulis ni. Last sekali pokok bakau seterusnya akan layu. Tidak dapat hidup lah. Meneruskan hidup di kawasan tersebut. Kalau layu tu macam sama juga. Layu kalau keadaan kurang air, baru boleh kita guna layu. Kalau mati ni boleh juga, cuma keterangan kena sesuai lah. Okey, D pada pendapat anda. Bolehkah pokok bakau hidup di habitat air tawar? Okey, Aina jawab. Boleh ke tak sebenarnya? Orang lain rasa boleh ke tak? Pokok bakau boleh hidup di kawasan air tawar? Apa pendapat anda? Awak rasa? Boleh tak? Aina kata boleh. Orang lain? Boleh. Dia perlu boleh. Pokok bakau ni perlu ke kandungan garam yang tinggi? Tak, ia sedang-sedang. Dok semestinya. Jadi dia dok semestinya dia perlukan kandungan apa orang kata habitat yang mempunyai habitat yang mempunyai kepekatan garam yang tinggi. Dia boleh juga hidup di habitat air tawar. Air tawar ni maksudnya benda? Air tu rasa dia tu. Air yang bercampur. Kurang kepekatan garam. Ya, kurangnya kepekatan garam. Dia panggil sebagai air tawar. Jangan ingat tak ada pula garam. Okey, ada kandungan garam tapi sedikit. So Aina bagi tahu pokok bakau boleh hidup. Okey, pokok bakau boleh hidup di habitat air tawar. Yang ni beres. Air tawar juga terdapat kandungan garam dan sesuai dengan habitatnya, itu hidup di habitat berpaya dengan kandungan garam yang apa? Ni kena tambah sikit. Aina, kandungan garam yang tinggi ke sedikit kalau kat air tawar? Sedikit. Okey, tambah sikit lah. Okey, beres. Okey. Tak apa, nanti teacher snap lah jawapan hok mana-mana ni. Ni saya boleh terima ni. Okay, next. Soalan yang kedua. Alia, Hamimi, 2 orang Lepas tu Ding. Ding masuk tak? Izzuddin dengan Adik masuk tak? Jauh lah. Dah rasa. Naim dah masuk kat rasanya. Adi masuk tak? Naim masuk je. Naim kabar teacher dia tak masuk. Ada benda lain. Dia ada dia ada kelas mat. Dia tersendiri yang siang kok, dia tak apalah. Okey, nombor 2 mendapat kita nak teman dia tapi tak sanggup nak tinggal teacher. Pula. Dah apa tinggal teacher, kabut teacher. Tak apa. Ni saya rekod kan. Saya masuk balik nanti. Nanti saya belajar benda-benda lain. Nanti saya nak buat video balik untuk awak lah. Kita ingat teacher nak belajar Mac ni. Memang perli teacher lama. Teacher dah ambil Mac tahun 95 SPM lah. Okey. Yang 95 lahir tak lagi awak? Ada, saya dah wujud. Okay. Saya SPM masa tu. Okey, nanti semula. Kau apa? 8 minit lagi.
Nyatakan 2 ciri yang dapat anda perhatikan pada pokok lidah buaya. Tahu tak pokok lidah buaya? Tahu kan? Ni boleh guna untuk terarium dah. Kalau siapa ada pokok lidah buaya, lidah mertua. Tahu lidah mertua mana? Orang luar panggil lidah mertua. Sini orang panggil lidah jing ke apa? Tahu lidah jing? Pokok lidah jing rasa? Kena cari ya tu. Lidah buaya kenal lah. Okey. Alia cover sini jawapan dia. Awak nampak tak jawapan Alia ni ke aluh kecil? Nampak ke? Nampak? Nampak. Okay, soalan nombor 2. Pokok lidah buaya tadi, pelepah daunnya berwarna sayang. Pelepah daunnya berwarna hijau, bentuk daun kelihatan berduri. Okey. Ada tak orang lain jawab lain sikit daripada Alia? Sebelum saya bagi tahu boleh terima ke tak? Ya. Kita kena guna ciri yang kita belajar tadi daripada tajuk daripada topik tadi. Halofit, hidrofit, mesofit dengan xerofit. Hak mana seorang rasa boleh terima? Ciri yang ada pada pokok lidah buaya. Pelepah daun hijau. Bentuk daun kelihatan berduri. Boleh berapa markas sini? Derah. Cikgu ramah ganti saya derah. Khabar, boleh dapat 2 markas ke sini? 2 ciri tak? Ya. Boleh terima ke ni? Tak tahu. Memang. Lepas daun warna hijau, ciri yang awak nampak daripada pemerhatian. Memanglah betul. Okey. Tak apa, saya hold dulu waktu tu. Bentuk daunnya kelihatan berduri. Adakah awak rasa boleh terima? Tak. Daun bentuk macam duri. Rasa macam kaktus tadi ada ke? Daun dia diubah suai menjadi duri. Awak rasa pokok lidah buaya boleh tak kita terima hak ni? Bentuk daun yang kelihatan berduri. Boleh terima tak Zairo? Cakap apa? Memang hak betul tu bukan tedok. Betul. Okey, yang ni betul. Bentuk daun yang kelihatan berduri saya terima. Pelepah daun memanglah betul warna dia hijau. Tapi kita nak kait. Kita nak kait dengan ciri yang ada dengan tajuk bab 7 kita ni. Jadi hak ni tak ada dalam skema. Contohnya gitu lah. Tak ada dalam skema. Benda apa kita boleh tambah lagi? Pada pokok dia. Benda apa? Awak gaji tengok tak pokok lidah buaya Gaji. Okey. Kau awak tengok dia nipis ke tebal? Tebal. Tebal. Lagi ciri benda bila tebal ni kita boleh guna perkataan benda tadi. Kalau tebal tadi baru saya terang. Mungkin awak tak berapa ingat. Start dengan huruf S. Dia bila tebal dia ada ruang di dalam. Betul tak? Bila kita buka tu rajin kan? Kau rajin guna. Rajin. Rajin guna bila awak patahkan dia tu. Dalam tu ada benda. Lendir. Lendir. Lendir Tak tu apa duduk dia. di dalam rongga. Ada ruang di dalamnya. So sekarang ni dia panggil apa? Start dengan huruf S. Cik tengok je. Ya, Baca. betul. Gapa? Tu. Tebang ni tunjuk. Ni, cuba buka kak. Ni pergi ambil apa? Nak buka je. Kita nak pakai Ni. atas kepala je. Betul. Apa? Kita pakai kepala. Apa? Kita belah kau tu je. Belah. Bagai. Jap, nak tulis. Kenapa dia panggil ni? Sukulen. Ya, betul. Sukulen. Benda apa maksud sukulen tadi? Ada ruang. Ada ruang atau rongga. Di bahagian dalam dia. Jap je. Blended tangan kita. Memang. Kita tak nak cari pokok. Tak ada pokok lidah buaya. Mana tengok? Nak je. Ni. Lepas ni beli harga mah ni. Banyak pokok dia. Kita ambil Monain. Kita pergi Monain je. La ilaha illallah. Monain sebelah ke? Boleh je. Kita ambil sepokok itu.
Okay. Nanti kita sambung balik. Ni. Next. Okay. Bagus ni. Beres ni. Lepas ni boleh minta dengan ni nanti. Okay, jawapan B. Soalan dia benda. Sorry. Pertama tadi dia ada duri ya. Yang kedua sukulen. Ada rongga. B, daripada ciri yang anda nyatakan pada soalan 2A, kenal pasti jenis tumbuhan ini berdasarkan habitat. So senang je lah. Lebih kepada zero feet lah. Zero feet ni maksud benda tadi? Zero kan? Dia boleh, pokok lidah buaya ni dia boleh hidup dalam kawasan yang kurang apa? Kurang air. Kurang air. Baik. C, terangkan ciri penyesuaian yang membolehkan pokok lidah buaya hidup subur di habitatnya. Ni nak kena hafal sebenarnya Kang. Bayu Kang sabar banyak Okey, Alia Kabom apa ni? Baca seorang? Baca seorang. Ya. Alia, baca jawapan Alia. Boleh hidup. Pokok lidah buaya boleh hidup di gurun iaitu kawasan yang menerima taburan hujan yang sangat sedikit dan mampu mengatasi masalah kekeringan yang melampak. Akar pokok lidah buaya ini tumbuh secara meluas serta dapat menembusi jauh ke dalam tanah untuk menyerap air dan garam mineral. Air yang diserap disimpan di dalam akar dan daun. Okey. Berdasarkan pada soalan, terima kasih Saiful dah. Berdasarkan pada soalan tadi, dia kata terangkan ciri penyesuaian yang membolehkan pokok lidah buaya hidup subur di habitatnya. Nak selamat, lagi molek kita ikut ciri yang ada pada jawapan 2A tadi. Benda apa jawapan 2A tadi? Bentuk daun yang berduri, tak? Kang? Ya. Ni. Lepas tu segi sukulen. Ni Kang. Sukulen daun berduri baik kita ambil hot tu. So, daripada jawapan Alia ni awak rasa ada tak jawapan? Boleh terima? Ada tak jawapan boleh terima? Ada tak? Ada. Berduri dengan sukulen. Kalau ada kat mana? Sukulen. Sukulen kat mana? Dia terang kat mana? Apa fungsi sukulen ni boleh buat jadi guna pada benda? Pada daun sebenarnya sukulen ni Kang. Dah pokok lidah buaya pada daun lah kita kira. Jadi bila ada daun sukulen ni, ciri sukulen ni dia dapat apa? Menyimpan air. Ya, dia dapat menyimpan air. Sebenarnya kena ngejah sikit jawapan Alia ni. Nak ngejah tu dia kena ngejah ayat sungguh lah. Okey. Yang ni okey, saya tarik sinilah senang. Sekejap Untuk sukulen dulu. Kena buat berduri dulu pun boleh kok. Duri yang ada pada sorry Alia dah. Kena ngejah sikit ayat. Duri yang ada pada apa? Pada daun dia tak? Ataupun daunnya yang berbentuk duri tu. Boleh apa? Dapat benda. Apa fungsi duri tu? Ya Allah, senang. Dapat? Mengelakkan kehilangan air. Mengelak kehilangan air boleh. Dapat mengelakkan kehilangan air sebab duri tu boleh buat benda? Memerangkap air. Ya. Duri yang ada pada daun. Saya tinggal kejap. Duri yang ada. Yang ada pada daun. Air. Dan melindungi apa? Melindungi pokok daripada
Serang Ada S kehilangan air. Daripada dimakan Dimakan. Ah, Oleh oleh haiwan dan sebagainya lah. Okey, satu ciri. Satu lagi sukulen. Sukulen pada daun. Dapat benda? dapat menyimpan air. Ya, dapat menyimpan Air. menyimpan air. Jadi bila dapat simpan air, dia akan kurangkan kehilangan air. Nah, mengurangkan kehilangan air melalui proses penyejatan lah. Okey, yang ni nanti saya snap. Saya beri kat awak nanti. Kalau Dok Dang nak saling lah. Ke Dang saling? Dang ke saling shop? Dok di snap. Tidur keruh ha? Ada. Buat benda ni? Saling ke Dok? Senyap Dia duduk ni tu. Ke tengah minum. Okey, D. Sekiranya tinggal di negara beriklim sejuk, apa tindakan yang anda lakukan terhadap pokok lidah buaya? Okey, katalah awak pergi overseas. Ada tanam pokok lidah buaya. Apa yang awak nak buat pada pokok yang awak tanam tu? Sebab awak berada di overseas, dia tak sama keadaan macam tempat kita. So Hamimi jawab sini, meletakkan pokok lidah buaya tersebut di tempat yang mempunyai kehadiran air yang sangat minimum. Maknanya kurang air lah. Tempat yang mempunyai suhu yang panas sedikit. Contohnya dalam rumah. So jawapan tu betul ke Dok? Jawapan tu boleh terima tak? Sebab kalau ikut dia Zero feet. Bila zero feet dia tak perlu air banyak. Kang? Yeah. Bila berada di kawasan kawasan yang dikata tadi beriklim sejuk. Iklim sejuk keadaan dia macam mana? Kelembapan air dia macam mana? Iklim sejuk. Iklim sejuk. Macam mana kandungan air dalam udara? Tinggi ke rendah? Iklim sejuk. Tinggi tapi sejuk. Ke kena? Ya. Okey, tinggi sahaja. Kelembapan udara ataupun kandungan air dalam udara kawasan yang beriklim sejuk ni, kandungan air dia dalam udara ni tinggilah. Dia banyak air dalam udara. Faham ke Dok Faham. Okey, bila pokok lidah buaya tu di kawasan luar rumah, dia adalah xerophyte, jenis tumbuhan xerophyte. Boleh ke? Dia boleh bertahan ke? Dok Kang? Dok faham lagi tu. Dok gua ni senyap belaka mok. Pukul 10.06 minit. Rela senyap. Derah teacher nak berhabis ni. Ada je, dok mari je. Dok mari. Ni. Mana ni? Ya. Ni. Saya. Kawasan iklim sejuk. Kawasan yang beriklim sejuk. Tempat yang beriklim sejuk. Maknanya saji ke sikit. Oh ni. Membayang dah ni. Okay. Kandungan air dalam udara tu tinggi ke rendah? Tadi teacher khabar. Kandungan air dalam udara tu tinggi ke rendah? Tinggi je. Tinggi lah. Banyak air. Rumah tu maknanya bahan. Kalau tak ada air nak jadi saji je. Mana? Aduh. Okey. Ulang semula Kalau nak. tak ada air nak jadi saji je. Yelah, okey. Betul lah tu. Jadi sekarang balik pada keadaan hak kita nak bincang ni, pokok lidah buaya boleh hidup ke Dok? Di luar rumah. Keadaan iklim sejuk. Kandungan air dalam udara tinggi. Dia xerophyte. Dia sesuai dengan keadaan tempat habitat yang xerophyte. Jadi sebab itulah saya tanya tadi, Mimi Wak ni
dia perlu tempatkan pokok tu di kawasan yang kurang kehadiran air, minimum. Contohnya dalam rumah, maknanya kena simpan, kena simpan atau jaga pokok lidah buaya tu di dalam rumah. Betul ke tak? Ke nak buah luar rumah? Dalam rumah lah. Betul. Sebab apa dalam rumah? Betul je. Tak. Dalam rumah tu. Kurang air. Minimum. Sebab di dalam rumah itu kehadiran air dalam sedia tu kurang je. Minimum. Okey, betul. Baik, tu maksudnya awak faham. Itu yang. Kehadiran Itu air yang. ataupun Ya. kelembapannya kurang. Baik. Dia penilalak tu nak berhenti derah tu. Last soalan 3. Uding patutnya ni. Izuding. Sebuah hotel terletak berhampiran pantai. Bagai seorang arkitek, siapa yang akan jadi arkitek landscape ni? Beri contoh tumbuhan yang sesuai untuk ditanam. Awak biasa duduk patah, takkan tak tahu pokok benda boleh tanam. Betul tak? Pokoknya. Awak biasa duduk tepi patah kalau budak Terengganu. Jawab Bayu soalan ni kalau tak dijawab sayang lah. Pokok ru. 2 jawapan ni betul dah ni. Nah? Pokok kelapa? Pokoknya. Ayo, pokoknya. Apa kita boleh apa ciri yang ada pada pokok ru dengan kelapa ni? Tengok kelapa. Salah. Akor dia. Akor kita bolehlah terima juga akor dia mencengkam dengan kuat. Tapi pada ciri yang kita nampak di mata, pemerhatian. Daun. Daun berpecah dan berbentuk jarum. Kenapa? Sebab dia boleh kurangkan rintangan angin. Kurangkan risiko pokok tumbang masa angin kencang, tepi patah kan. Jadi macam mana daun bentuk jarum, daun berpecah. Pecah tu macam mana keadaan dia ni toh. Sorry. Ni. Nampak tak gambar? Nampak. Okey. Ni Ni daun pokok ru. Ni daun pokok ru dah. Pokok nyo biasa dah tengok. Bentuk jarum tu yang dia panggil bentuk jarum. Bentuk daunnya macam jarum macam tu dan juga berpecah. Tak macam daun biasalah. Pokok ni mak kita mari kita cerita. Yelah tu. Awak orang Terengganu agak-agak boleh jawab soalan ni. Nanti teacher snap balik. Siapa salin dah nota sampai bab 7? Arak. Tak ada siapa lagi kot. Kita Aina ada dah. Okey dah. Aina hebat kan. Betul sebab bila teacher video tu, video apa? Cikgu Menda tu. Video Menda tu dia buat bentuk nota peta minda. Dah tu boleh ambil daripada dia dah sebenarnya. Ambil daripada video Cikgu Menda tu buat nota sendiri. Ikut video tu. Kalau awak dak sekat-sekat video lah. Cuba dah. Buat nota pada situ je. Ikut Cikgu Menda tu, teacher video. Okey, soalan mix sekejap je. Teacher nak perhabis sampai soalan 10. Rekah je teacher nak terang. Okey, yang ni tengok modul. Kebelah dah mata. Ngatuk dah ke? Juling mata. Juling ke? Okey, sekejap je dah. Dalam 7, 8, 9, 10, 4 soalan je. Ni saya ambil daripada Alia. Alia, mana Alia? Alia ada dah. Ya, teacher. Ada, okey. So sekarang ni nombor 7. Kita tengok modul masing-masing. Modul objektif. Soalan nombor 7. So Alia jawab sini Dewi B. Soalan kata gambar yang ada ni menunjukkan seropong padi. Okey, apakah hasil respirasi? Apakah hasil respirasi di bahagian akar? Tajuk benda ni bab berapa? Dia kata pak. Bab 7. Respirasi pada manusia. Okey. Ingat ke tak ingat? Kurang. Ingat. Sikit.
soalan modul ni, modul MIG Okey, betul ke dok jawapan? Sebab apa ada etanol? Sebab apa ada karbon dioksida? Sebab apa dia dak hasilkan Bergasi je. sebab apa? Ni sekarang ni duit padi Padi duduk dalam kawasan dia. Air banyak. Ya, ni napok ni berair kan kita tahu dah. Kalau fit. Padi tu sawah. Halofik Bukan hidrofik lah. hidro air. Hidro, sorry. Sekarang ni dia tajuk respirasi. Kena ingat balik respirasi ada dua. Benda apa? Respirasi Ya. aerob. Ya, aerob dengan Anaerob. anaerob. Okey. Kita tengok bawah dulu. Ada hak saya nak terang hal dulu lah. Senang sikit, kalau tidak kan nanti panjang jela. Okey, memang B lah jawapan dia, betul lah hak yang Aliawi tadi. Okey. Nak lebih jelas ada buku teks. Awak boleh tengok. So, kalau sini awak tengok ni, pokok padi tumbuh di kawasan berair. Berupaya menjalankan fermentasi alkohol. Benda apa fermentasi alkohol? Benda apa maksud fermentasi? Yang ni yang awak kena ingat balik. Nampak tak bahagian tepi ni? Bahagian tepi ni nampak tak? Hak saya tanda hijau ni. Ni. Mana? Ni hak saya duduk lukis ni. Oh, nampak. Nampak? Fermentasi. Takut tak nampak tepi. Okey. Saya besar sikit dah. Ni berapa? Nampak ke tulisan? Nampak. Mana sir? Pak. Okey, apa maksud fermentasi? Tadi saya kabarkan pokok padi ni dia tumbuh di kawasan berair, kita tahu dah tadi. Jalankan fermentasi alkohol. Dan apa fermentasi? Ni proses penguraian glukosa tak lengkap. Lebih kepada respirasi aerob ke anaerob bila glukosa tak lengkap berlaku. Penguraian glukosa tak lengkap. Anaerob. Proses penguraian glukosa dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Bila tanpa oksigen dipanggil fermentasi ataupun anaerob. Dia ada dua jenis pula. Ni dua jenis fermentasi alkohol. Okay. Fermentasi alkohol and then fermentasi asid laktik. Asid laktik biar dulu. Saya tak mau terang lagi. Kita nak fermentasi alkohol ni. Fermentasi alkohol pula terbahagi kepada dua pula. Yeast dengan tumbuhan. So pokok padi lebih kepada ni untuk tumbuhan. Okey. Kalau nak lebih jelas, ni daripada buku teks. Ada hak nulis ke? Dah. Ni. Nampak dah buku teks saya tunjuk fermentasi. Nampak. Macam hak saya terang tadi kok. Daripada buku teks ni. Nampak? Nampak. Dia terbahagi kepada dua, fermentasi alkohol fermentasi asid laktik Asid laktik ni biar dulu. Sebab kita nak jawab ikut soalan kan. So fermentasi alkohol, ni persamaan dia. Bila dia nak persamaan perkataan, hak ni lah sebenarnya. Sekejap ngecah. Mana dah. Okey. Proses penguraian glukosa tak lengkap. Macam saya cover tadi ni hasil dia. Daripada persamaan ni pun ada. Ada etanol, karbon dioksida dengan tenaga. Dengar tak Dengar. Okay. Dengar. Okay. So sekarang ni nampak tak tanpa oksigen kat sini? Dengar. Tak ada kan? Tak ada oksigen kan? Dia sekat-sekat dah. Okey. Dia tanpa oksigen. Sebab tu dia terhasil. Dan sorry dah. Balik pada soalan, dia tanya benda. Apakah hasil respirasi di bahagian akar? Dia nak hasil. So sebab tu jawapan dia benda. Etanol dengan karbon dioksida. Berapa tak boleh terima A? Asid laktik. Adakah tumbuhan menghasilkan asid laktik? Siapa yang menghasilkan asid laktik? Manusia.
manusia. So sebab tu salah. Haiwan. Haiwan. Oh, manusia. Betul. Asid laktik lagi. Memang ni pun tak terima. Etanol dan air. Mana ada air. Okey, karbon dioksida patutnya. Sebab bila respirasi, kita guna oksigen, dia menghasilkan karbon dioksida. Tapi untuk anaerob fermentasi pun, tanpa oksigen pun dia boleh menghasilkan benda, karbon dioksida. So, jawapan B. Okay dah. Next, soalan B, soalan nombor 8. B pula dah. Dia nak sekarang. Okey, struktur respirasi serangga dia panggil benda. Struktur respirasi serangga dia panggil apa? Dah. Trachea. Trachea. Struktur respirasi kalau manusia trachea. Kalau serangga ubah sikit je. Tracheal. Trachea. Betul. Betul lah tu. Uish, Mana macam satu? mana je? Trachea. Benda apa? Hot dog. Benda. D. sekarang. Sini. D. Okey. Apa? Alia jawab A sini lah. Nanti kita tengok antara bahagian ABCD mana satu terlibat dalam proses pertukaran gas. Kalau manusia, proses pertukaran gas berlaku kat mana? Paru. Ni. Benda tu. Ya Allah. Alveolus. Alveolus. Ya betul. Ya. Yang karbotrachea Yes. Mentang-mentang kalau serangga dia kata trachea, salah proses pertukaran gas kalau manusia alveolus. Tapi kalau untuk serangga, kawasan mana proses pertukaran gas dia berlaku? Di mula-mula ke, tengah ke, last sekali? Kat mana mula-mula? Karbosphere. Kat mana tempat mula-mula berlaku untuk mana tempat start gas masuk? Gas mula-mula nak masuk kat mana? A, B, C, D. D. A ke D nak masuk? Kat mana tempat masuk udara? D kan udara. Tidak. Tak. D kat sini. Banyaklah. Ni kat sini. Ayo. Okey. Mula-mula udara masuk kat sini. Tak berlaku lagi proses pertukaran gas di sini. So yang ni no. Okey. Ini apa? Kita tahu. Jawapan di C. Betul dah macam tu dah. Dah apa tu? Kantung udara kot. Okey. Dah saya dengar tu. Kantung udara. Oh betul lah. Okey. Baik. Okey. Kita pergi gambar ni dah. Sebab takut kan dang kan. Ada yang kabur kantung udara tadi betul lah. Ni bab 8 untuk respirasi haiwan. Okey, haiwan dengan manusia ada sikit. So yang ni yang saya kabur tadi, nampak dah oksigen saya tunjuk dah tu. Dia masuk, keluar karbon dioksida pun kawasan A ni. A ni namanya spiracle. Nampak tak? Nampak. Okey, A ni spiracle. So bukan tepat proses pertukaran gas lagi untuk A ni. Sebab udara baru boleh masuk. Okey, B adalah kantung udara. Saya dengar saya kabur tadi. Betul lah, kantung udara. Dia berisi udara dalam ni. Maknanya semasa pergerakan cegah, dia orang kata dia cepatkan apa? Penghantaran. T adalah tiup udara. Dia macam trachea lah. Akhirnya tiup udara, trachea, and then ni barulah D. Tracheal. Tracheal ni adalah berlakunya apa? Proses pertukaran gas. So D adalah jawapan dia. Tracheal. And then ni yang awak nampak macam ni adalah sel badang. Sel badang serangga lah. Sel badang serangga yang orang kata diliputi oleh tracheal. Jadi tracheal ni sama fungsinya dengan apa tadi Harith khabar? Alveolus. Yes. Ya, betul. Ni macam saya khabar ni ciri tracheal
Ciri trakeo, nipis dan lembab. Mudah gas resap, sorry. Trakeo ni, luas permukaan dia besar. Dia sama, lebih kurang sama macam ciri alveolar, nipis lembab apa semua. Okey, nanti kita terang balik ni. Ada gambar tak betul untuk lapang ni? Nombor 8D ada gambar tak betul? Kita salah. Tak apa. Tapi tanda dah. Tanda dah jawapan betul tu. Kena tahu lah sebab lah. Okey. 9. Berapa dah? 10/3. Tidak. 9. Boleh terima lagi ke? Sikit lagi. 9, 10. Lepas tu dah lah. Boleh terima sikit lagi tak? Boleh. Boleh je. Kita free. Jangan say banyak. Nek. Jangan tidur lagi. Mendengar suara teacher nak tidur. Halo. Okey. Gambar ni. Okey, gambar ni dia tunjuk P ni berapa? Insang. Insang. Apakah penyesuaian struktur P? So awak tahu dah insang. Apa penyesuaian struktur P ni untuk pertukaran gas yang optimum? Dia Lamella. Entah. tapi ahli awak kaya dengan jaringan kapilari darah. Guana orang lain. C. Ada yang jawab, okey, ada jawab C juga. Orang lain? Ada tak jawapan selain daripada C? Kita jawab C kot. Nik jawab dia. Nik jawab ke dok? Hadi ada tak? Fakwa dia je. Ada. Fakro jawab dia. Kita buat C. C juga. Okey. Alia Kristina jawab dia. Jawab C. Jawab C. Okey, baik. Kita tengok memang jawapan dia C. Ya? Betul lah tu. So, dah kalau awak C yang ikan pun, kalau awak tengok insang tu, memang banyak darah kan? Betul tak? Ya, betul. Dia memanglah sebab dia kaya dengan betul ni. Ni jawapan dia C. Kita nampak darah yang banyak sebab dia memang jaringan kapilari darah hok memang salur darah hok sangat halus tu, sangat kecil tu, dia memang ada orang kata banyak kandungan darah di kawasan tu. Sebab apa? Bila ada banyak jaringan kapilari darah membantu apa? Pertukaran gas yang optimum. Jawab pada soalan dia tu lah. Nanti saya snap balik jawapan ni. Last kali nombor 10. Alia jawab A. Yang ni memang kena tengok buku teks kalau dah ingat. Dia ada 3 perkara sebenarnya. Kalau untuk dia notes kan cara utama. Karbon dioksida diangkut dalam sistem peredaran darah. Saya sebut ada berapa tadi? Ada berapa cara sebenarnya? 3. Tadi baru teacher sebut. 2. 3. 3 cara utama. Okey. So, 3 cara, 3 cara dia ada. Tapi dia nak hak utama sekarang ni. Dia ada persen dia. So, Alia jawab A dah. Jawapan dia sepatutnya C. Okey, jawapan dia C. Sebab apa? Okey, 3 cara yang saya kabur tadi, dia ada persen dia. Ni. Dia ada peratus dia. 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Bentuk ion bikarbonat 70%. Okey. Ni saya kecil sikit. And then 23% pula karbamino hemoglobin. Sebab dia bergabung dengan hemoglobin. Ya. Lepas tu 7% awak nampak ke tak nampak saya tunjuk Nampak. Okey. So dia nak sekarang cara utama karbon dioksida diangkut melalui sistem peredaran darah. Sebab tu kita terima benda. Kita terima hak mana? 70%
Peratus. 100. Ion bikarbonat. Sebab tu jawapan dia C. Dah? C. Teacher sorry teacher, adik kita gila. Astaga. Adik geletek nak pergi main dah tu. Okey, dia suruh berhenti tu. Dia suruh berhenti dah tu. Okey. Kita stop Mana? Stop sharing. Okey, terima kasih banyak dah. Hok mana ada kejap teacher. Kita ada berapa orang? 12 orang. Teacher nak ambil kehadiran sekejap. 12 orang. Ada nak tanya benda-benda? Ada lah tu kalau dia senyap. Bila nak berhenti teacher? Tu soalan dia. Malam ni je. Tengok hari lain pula. Dia esok masuk bab 8 dah. Bagi dah. Okey. Yang terrarium. Ada nak tanya benda-benda? Ke ada masalah nak cari pokok? Teacher. Baik tanya. Beli online boleh kan? Gana? Beli online lah kan teacher? Boleh je. Tak ada masalah. Nursery dah buka kan? Nursery dah buka Teacher pun tak pastilah. Kalau dah buka, boleh beli online. Kalau nak belilah. Tapi Ita dulu pokok yang sedia ada di luar tu. Takut memang boleh. Tak ada. Tak ada. Ataupun dengan jirang awak. Baik-baiklah dengan jirang. Awak mana yang suka tanam pokok tu. Betul. Kalau rasa boleh beli, okey tak apa. Itu alternatif awak. Tapi jangan susahkan diri bajet awak tu lah saya siang. Murah je teacher. Berapa? Aina boleh atur lah dalam tally. Kok ada yang nak mencari kan. Tapi Okey. video tu kena tunjuk sebab markah agak dah. Minta maaf memang dia kena buat PBL. Macam saya contoh video tu lah. Boleh ambil contoh video budak tu. Okey, 10:30 tepat. Teacher berhenti lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Teacher berhenti dah. Salam. Waalaikumsalam. Tanya dalam tadi. Waalaikumsalam. Tanya pasal terrarium. Okey, terima kasih. وَأَسْأَلْنَا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Amin. Amin. Ni masuk lambat sangat Lepong. Okey, terima kasih ni. Ni.